Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu work activity yang kedua, C02, iaitu pengenalan kepada Welding Procedure Specifications, WPS. WPS ni iaitu Welding Procedure Specification. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berkenaan simbol asas timpalan. So, kita belajar kita. Simbol asas timpalan yang telah digunakan sebagai komunikasi antara pereka bentuk dan personal di bengkel seperti jurutera, penyedia, pengusaha timpalan dan juga pekerja timpalan. Okay. Kefahaman simbol timpalan merupakan satu kemestian untuk memastikan kehendak reka bentuk dapat memenuhi kehendak spesifikasi yang ditetapkan. So, asas timpalan ni, simbol asas timpalan ni dia sangat penting untuk kita lah sebagai pengimpal. Pengimpal kena tahu kalau welding tu perlukan welding small ataupun welding FK, Gmol ke apa, dia kena ada beritahu kat sana dekat simbol tu. Jadi menjadi satu kemestian untuk pekerja welding tahu simbol-simbol yang perlu di welding. Okey. Terdapat 3 standard yang biasa digunakan pada industri timpalan, iaitu British Standard BS 49942, European Standard BS EN 22553 dan juga AWS, American Welding Society. So, tiga-tiga ni biasanya digunakan lah standard. Untuk kita kebiasaan kita guna AWS, American Welding Society. Okey. Asas simbol timpalan adalah seperti rajah. Satu, yang memenuhi garisan rujukan, garisan anak panah T iaitu ekor dan simbol atau rujukan. Simbol jenis-jenis kimpal, saiz kimpal, jenis-jenis sambung dan jenis proses kimpal ditambah untuk memberikan informasi kepada pengimpal untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. So, yang ni lah simbol dia, simbol asas kimpalan dia. Dan ada arrow line, ada anak panah dan juga ada ekor. Okay. Yang ni biasanya akan kita jumpa di blueprint, di plan yang perlukan tempat mengimpal. Akan ada tempat yang mengimpal yang diperlukan, dia akan ada simbol macam ni. Okey. Ekor ditambah pada simbol timpalan bila terdapat spesifikasi, nota proses atau informasi yang digunakan sebagai rujukan. Informasi rujukan ini terletak di antara dua sudut ekor. Garis rujukan di simbol timpalan mempunyai makna khusus. Di sebelah bawah garisan rujukan bermaksud di sebelah arrow, manakala di atas garisan rujukan bermaksud di sebelah lain. Okey, bermaksudnya kalau kita tengok line ni, kalau awak nampak tengok line dekat atas maksudnya ada side di sebelah yang ditunjukkan, sebelah di kawasan lain. Kalau arrow side maksudnya di tempat yang ditunjuk, arrow side. Okey, boleh faham kan? Okey, seterusnya, bila elemen simbol timpalan diletakkan di bawah garisan rujukan, ini menunjukkan logam timpal di sebelah garisan anak panah. Elemen perlu diletakkan di tengah garisan rujukan. Rajah di bawah menunjukkan penggunaan simbol timpalan. Okey, kalau kita tengok yang ada segitiga ni, tengok dekat simbol timpalan ada segitiga, dan awak mesti tahu dah apa benda timpalan. Timpalan ni ialah timpalan T, itu kambi T. So kambi T ni tengok bahagian mana yang perlu ditimpal. Bila ada segitiga berada di bawah garisan, kita tengok yang A ni di bawah pada garisan, maksudnya timpal di
anak panah yang ditunjukkan. Manakala yang bawah ni, yang gambar yang bawah ni, kalau awak tengok, kimpal di atas. Kenapa? Kimpal di, simbol kimpal berada di atas, bermaksud kimpal di sebelah anak panah. Okey, boleh faham? Yang ni biasanya. Okey, jika elemen diletakkan di sebelah lain pada garisan rujukan, simbol kimpalan adalah seperti dua rajah 3, iaitu rajah 3 tadi lah. Apabila simbol kimpal diletakkan kedua-dua belah pada garisan rujukan, logam kimpal perlu dilakukan pada kedua-dua belah sambungan seperti rajah di bawah. Okey, kalau kita tengok sini, simbol kimpalan untuk kambiti ni, untuk sambungan kambiti, terdapat ada dua simbol dia. Bila dua simbol dia, atas dan bawah ada, maksudnya kimpal di kedua-dua belah. Dan juga yang bawah ni ada kambiti, ada dua-dua belah kambiti, dua-dua belah sambungan kambiti, dan dua-dua belah juga perlukan kimpalan kedua-dua belah. Kalau awak tengok yang ni atas dan bawah ada, maksudnya yang ni sebelah ni, dan juga yang ni untuk ditunjukkan anak panah. Yang ni pun sama juga. So akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 semua kimpalan dia, kedua-dua belah. Okey. Okey, penambahan simbol kimpalan. Elemen-elemen lain dan tempat simbol diletakkan pada simbol diperlukan untuk memudahkan para pengimpal memahami tugas yang perlu dilakukan. Rajah 5 menunjukkan perbezaan simbol dan penadaan simbol di garisan rujukan. Okey, kalau kita tengok ni, penambahan simbol. Okey, finish simbol F, counter simbol, root opening, effective throat, size strength, apa semua, reference line, sumber rujukan, garisan rujukan. Dan juga ni echo ni, dia bagi tahu untuk specification, process and other reference. Maksudnya kalau specification macam guna elektrod yang mana satu, dia akan tulis dekat echo ni. Guna proses apa, GMAW ke, SMAW ke, ataupun FCAW. Maksudnya guna, dia akan untuk guna proses tu akan ditulis daripada sini. Okey. Dan juga ni ada side, arrow side yang kat bawah, macam saya beritahu tadi. Arrow side ni sebelah bawah. Sebelah bawah ni maksudnya di bahagian anak panah, ditunjukkan anak panah. Ada side di sebelah yang ditunjukkan anak panah. Okey. Kalau ini fill well symbol, maksudnya kimpal di luar bengkel. Okey, yang ni L, line of well, maksudnya panjang mana yang kita nak kimpal, sama ada 1 inci ataupun 1 cm ke, 2 cm ke, 3 inci ke. Okey, pitch, center to center, maksudnya tengah antara tengah. Okey, yang ni, yang bulat ni, well all around symbol, maksudnya kimpal di sekeliling dia. Okey, boleh faham yang ni? Tak faham, bagi tahu saya pula nanti. Okey, ni asas simbol kimpalan. Yang ni saya dah terang dah pada CU01 kalau awak ingat balik. Yang ni untuk kambiti, simbol macam ni, plug or slot, 4 segi, spot projections, maksudnya kimpal spot dia. Beam macam ni, back or backing, surfacing, edge. Ni untuk flange punya. Edge dia maksudnya penjuru dia ada condong sikit. Saya ada bucu dia tak tajam. Untuk kimpal dia, corner dia, maksudnya yang ni straight, yang ni sebelah lagi untuk kimpal tu perlukan canai. Okey, yang ni square, maksudnya dua belah besi tu square je, tak perlu canai. Groove, ini untuk lurah lah. Untuk lurah ni V, maksudnya kedua-dua belah untuk kita kimpal tu, sambungan tu mestilah dibuat lurah, dibuat condong kan. Bevel,
Yang ni maksudnya sebelah je. Sebelah lagi yang perlu kimpal tak perlu buat lurah. Sebelah lagi kena buat sudut condong, perlu dicanai. Okey, yang ni U, yang ni berbentuk U. J berbentuk J, maknanya satu tak perlu dibuat sudut, tak perlu dibuat sudut, satu lagi kena buat sudut. Sudut dia bukannya macam V ya, straight, dia condong sikit. Flare macam ni, dia macam condong sikit. Flare bevel, sebelah straight, sebelah tu. Okay, well all around, maksudnya kimpal di sekeliling yang tempat yang perlu dikimpal tu. Feel well, kimpal di luar bengkel. Melt through, contour, ni flush, convex, concave, cembung dan cengkung. Okay. Okay, basic welding symbol and their location significance. Okay, kalau awak tengok sini, arrow side apa semua. Ni sebelah arrow side, sebelah iaitu di tempat yang ditunjukkan arrow. Maksudnya akan simbol dia mesti ada di bawah. Kalau tengok fillet dia akan letak kat bawah. Fillet ni ialah committee lah. Plug slot dia letak kat bawah. Semua simbolnya akan diletak di bawah. Kalau untuk other side, maksudnya di sebelah yang ditunjukkan other side, so simbol dia akan diletakkan di atas pada garisan. Kalau tengok, okay, both side maksudnya ada kedua-dua belah. Tapi both side ni ada setengah je. Ada untuk committee je. Kalau untuk plug ni tak ada, spot tak ada, seam tak ada, back or backing ada, surfacing, flange ada. Yang untuk groove ada. Sebab groove ada. Sebab apa groove ada? Sebab biasanya ada yang groove ni, lurah ni kalau guna untuk besi yang tebal 12mm ke atas, dia kena buat groove kedua-dua belah. Okay, sama juga, no arrow side or other side not used. Okay, faham? Okay, non-preferred symbol. Simbol kimpal pada Raja 9 dipanggil non-preferred symbol kerana ianya digunakan simbol yang baru. Ianya sebagai rujukan pada lukisan yang digunakan oleh mereka belum dibuat cetakan biru. Okay, sebelum dibuat cetakan biru ni, dia dibuat oleh ni lah mereka. Jurutera akan buat lah sebelum cetakan biru. Okay, yang ni tak diguna lah. Plug or slot apa semua ni, ini jangan kita nampak. Tak akan nampak yang biasa tu. Non-preferred symbol ni memang simbol yang tidak disukai. Okay, multiple weld symbol, multiple. Yang ni ingat lagi yang saya beritahu tadi. Yang ni V, V atas, V bawah. Maksudnya simbol welding lurah. Kimpalan tu, besi tu kena buat lurah, atas dan juga bawah, kedua-dua belah. Yang ni maksudnya untuk flange ataupun kambi T, atas dan juga bawah, maksudnya ada kedua-dua belah. Yang ni sama juga, yang ni U. Okay, yang ni yang kita tengok double weld symbol. Yang ni untuk T, kambi T. Jadilah macam ni, kedua belah kena kimpal. Okay, sesetengah kimpalan merupakan penyambungan belurah. Bila ada sambungan belurah sama ada J atau V, anak panah akan menunjukkan di garisan sambungan. Contoh pada rajah sebelah menunjukkan plate di sebelah atas sahaja yang mempunyai lurah pada penyambungan tersebut. Okey, maksudnya kat sini ada satu je. Sini ada lurah, sini ada lurah dan sini tak ada. Ini straight. So bila macam ni, besi yang kita buat tu, satu kena buat condong, sudut condong, satu lagi adalah straight tu. So akan jadi macam ni. Okay, boleh faham? Okay, untuk hari ini, yang ni je saya akan terang. Okay, yang tadi, yang line untuk simbol tadi, kita tengok ada simbol rujukan. Ini anak panah. Ini garisan rujukan dan dekat sini ekor. Ekor ni biasanya dia kena beritahu ada guna elektrod E 7013 ataupun 6
ataupun kat sini dia beritahu Gmail process ataupun small process ataupun account dan juga lain-lain. So sini untuk echo ni, echo ni ini satu ini barisan rujukan. Ini untuk anak panah yang tunduk lah. Okay. Okay. Kalau dia tunjukkan pada sini, ditunjukkan pada sebagai contoh quality. Okay. Bila quality dapat tanda sini, dia kena bagi simbol di atas. Jadi mau masuk, bila ke atas ni, yang ke atas ni, simbol yang berada yang ke atas ni masuk di sebelah anak panah, sebelah anak panah. So yang ni masuk kena kipas di sebelah anak panah, di sebelah anak panah. So kat sini, so kimpasan tu dibuat dekat sini lah. Plug buat kat sini. Okay. Kalau ada dekat bawah pula, ada di bawah. So kimpasan dia yang kat bawah ni masuk apa? Yang ni masuk kalau simbol berada di sebelah bawah. Kimpas di anak panah. Anak panah yang ditunjukkan lah. So anak panah tunjuk sini, kimpas lah di bahagian sini. Okay. Okay, ada juga anak panah, ada juga simbol dekat sini. Simbol bendera. Simbol bendera ni masuk kimpas di luar bengkel. Kalau simbol macam ni, yang ni daripada kita tengok pada tepi, yang ni kita tengok pada sebelah atas. Okay. Ada dua besi, ini besi, juga ini besi. Ini kita tengok sebelah atas kan. So sini bermasuk web all around, kimpas di sekeliling. Jadi kita kena kimpas di sekeliling. Kimpas di sekeliling besi ni. Okay. Okay, ada juga simbol macam ni. Okay. Kat sini akan ada beritahu quantity. Macam ni. So dia akan beritahu, dia akan tulis 1/4 5. Dia akan ada nombor ni. Okay. Jangan keliru. Jangan pening. So 1/4 ni apa? Kalau yang kat depan ni masuk lebar, dekat sini masuk panjang. Okey, yang ni kita dah tahu. Maksud bila ada simbol ni, maksudnya benda tu adalah quantity. Itu nanti. Okey. So kita tengok, kita tahu yang ni berada sebelah atas, maksudnya kat sini wedding dekat sebelah punya anak panah. Okey.
daripada sisi. Kita nampak sini. Okey. Okey. Yang ni lebar masuk 1/4. 1/4 ni memasuk lebar sini ke sini. Ingat sini ke sini. So lebar yang kita kimpal tu mestilah 1/4. 1/4 ni apa? 1/4 inci. Okey, 1/4 inci. Dengan ini panjang. So yang ni panjang. Kita tengok daripada sudut tepi pula. Sudut tepi. Kita tengok pada sudut atas. Okey. Ini besi bawah. Juga ini besi untuk atas ini. Ini untuk besi atas. Okey. Panjang 5. Maksudnya jadi sebelah kanan sebelah sini buka jadi dari sini. Panjang jadi kita bagi panjang 5 inci. Okey. Okey, boleh faham kan? Bila inci. Okey. Okey, dan ada juga yang bagi setahun sini 5 yang akan tambah lagi dekat sini 5, 10. 10 ni bermaksud yang ni nombor ini yang kalau buat ada kat sini masuk center to center, pitch center to center. Okey, bila center to center tu, okey, bila center to center tu mau masuk, ini berarti yang kita buat 5 sini ke sini, biji sini ke sini, biji sini ke sini. Macam mana kita nak tahu? Kalau situ adalah 5 biji. Okey. Sini kita tahu ini 5. 5 ini 5 ini. Tapi macam mana kita nak tahu jarak sini? Kita nak untuk start wedding yang kedua sini. Okay, kita dah pada sini 10. So ambil tengah, titik tengah antara sini dengan sini mestilah so sini 2/5, kita bagi 5 ni 2/5. Sini kan 2/5. Okey, 2/5 10 tolak 2/5 tolak 2/5 akan ada jawapan ni akan 5. So antara sini ke sini mestilah 5 inci. Okey, faham? Maksudnya kita dah start wedding sini. Okey, pokok yang ni panjang ni 5, pokok yang ni mesti ambil 2/5 sini. Lepas tu tambah pula yang ni, oh dah start wedding sama juga yang ni. So kita sebelum buat wedding kita buat penggunaan ni. Bila nak start, mana nak start. Okey, boleh faham? Saya bagi contoh lagi.
ekor 5 untuk 4 dan 8. 4 4 8. Buat banyak bukan. Jadi seperti positif kita buatlah. Sini satu je. Kalau ada 2 belah, sini 2 belah boleh buat. Sekali 2 belah buat. Okey. Dan ini pun maksudnya ada 2 belah. Ini pun ada 2 belah. Terus pun nak buat lagi. Okey. Kita tahu panjang untuk aktiviti adalah 4. So sini 4. Ini pun bahagian di bawah sama 4. Dan ini pun di sekitar panjangnya 4. 4. Okey. Macam mana kita nak tahu kat mana kita nak start yang meeting yang kedua? Okey. Kita nak macam mana nak tahu? Macam biasa. Ini 4 sebelah kedua. Ini 4 sebelah kedua. Sini ke sini. Kat sini pitch dia 8. Maksudnya sini kita sini mestilah 8. So 8 kita tolak dengan 2, kita tolak dengan 2. 8 tolak 2 maksudnya 4 lah tolak 2. So kat tengah ni mestilah 4. So sini 4. So bila ukur, bila kita dah start meeting ni, dah habis ini, kita ukur 4 inci. Okey, baru kita start yang kedua. Yang ni pun sama juga, proses ni. Ke bawah pun sama. Dia dah 4, baru start lagi. Boleh faham?